وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا أعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita baca umur kitab surah Al-Fatihah sama-sama ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lapan. dulu. Lima. Lima. Ya.
Ya, insyaAllah. Three. Okey. Ada tak suara? Okey, tak apa. Cuba ya. Okey, di Facebook, kalau ada Facebook tengok suara. Okey, boleh faham tak? Kena kontrol tu jauh sikit. Hari ni saya pakai dalam satu apa ni? Dua sekali. Sebelah Zoom, sebelah ni. Okey, saya nak adjust dulu suara kejap Okey, boleh tak? Dengar Okey. Ya. Kali ni sifat huruf yang ke 3 ya. Okey, pangkal lidah kita tu terangkat atau terletak. Terletak mana tak angkat lah. Lawannya. Okey. Isti'la lawannya istifal. Isti'la lawannya istifal. Boleh tuan? Isti'la lawannya istifal. Boleh? Okey. Okey, huruf isti'la ada berapa? Isti'la. Hussadau tingkil. Hussadau tingkil. Ada berapa? Tu? 7. Okey. Bakinya adalah huruf istifal. Okey, tuan-tuan. Yang 21 huruf ni lah yang nak jaga dia tu kena banyak latihan. Kan? Banyak sangat. Banyak sangat huruf yang dibaca terletak pangkal lidah. Tapi kita baca dia, kita tak ada sampai tebal, tapi pangkal lidah kita tetap turun. Betul. Dia akan jadi besar juga bunyi bacaan ni. Okey Boleh ya? Istilah namanya istifal. Okey, boleh ya? Mana dah 3 dah sifat huruf. Hari ni kita nak pergi sifat huruf yang ke 4. Tengah-tengah lidah. Tengah ni bermaksudnya, kalau tengah ni maksud dia tengah, segaris dengan tengah tu lah. Tengah kan. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Kan? Ni tengah. Ni pun garis ni tengah lah. Daripada sini pun tengok tengah. Kan? Daripada sini pun tengok tengah. Ni tengah. Tengah. Terangkat mana dia melekat dekat atas ni kan. Melekat kan, melekat kan. Dipanggil itba. Itba ada 4 huruf je. Sad, dad, ta, dha. Sad, dad, ta, dha. Kan? Tu tebal. Okay, tadi isti'la tu 7. Dah tu pergi ke itba, ada tinggal 4 je. 4 huruf je. Okey kan? Faham tak? Tak ikut lagi 3 huruf. Maknanya huruf yang kita baca isti'la tu, yang tebal kita baca tebal, yang kita tegang angkat pangkal lidah tu, rupanya ada lagi huruf yang kurang tebal. Huruf kurang tebal tu maknanya ghain, kha dan qaf. Dia kurang tebal lah sebab dia tak angkat tengah. Mana ada lagi ruang yang terbuka setelah dia angkat tu. Dia lepas yang tebal, lepas dia belakang tu, dia pun lepas. Dia tak adalah tebal sangat. Betul? Okay, contohnya kita contoh qa. Sebab tu tak tutup mulut, buka rahang. Qa, kha, ra. Kan? Dia tak cukup padat macam huruf so, do, to, wo. Kan? Bukan muncung bukan tebal. Bunyi tu bukan kerana muncung. Bukan kerana kita muncung. Kerana kita naikkan pangkal dan
tengah. Ta, da, za, sa. Kan? Kerana tengah lidah terangkat. Itbaq. Maka lengkaplah isti'la kalau dengan itbaq tu jadi memang tebal lah huruf tu. Memang tebal lah. Kalau yang ni dua ni, baris bawah macam mana pun dia ketebalan tu dia nampak lagi. Okey ya. Berbeza dengan huruf isti'la yang ghain, yang kha dengan qaf ni, bila dia baris bawah dia kurang ketebalan dia. Sebab dia hanya pangkal saja. Qi, khi, kan? Ri, betul kan? Qi, khi, ri, dia gitu. Kurang. Kan? Ketebalan dia. Sebab, tapi dia tetap isti'la. Tak boleh buang sifat isti'la tu. Kalau tuan-tuan baca sampai jadi ri, kan? Ri, tak boleh lah. Bukan ri, sebab dia angkat belakang. Kan? Kalau, okey. Kalau duduk, kalau jadi hi terus jadi kha jadi hi, tak boleh lah. Khi, masih lagi angkat belakang, kan? Lagi kalau jadi apa? Qi, kan? Qi bukan jadi ki, kan? Ihdinas siratal mustaqim, itu tak boleh lah. Huruf qaf tadi mustaqim, qi, mustaqim, kan? Dia punya ketebalan tu kurang sikit. Sebab dia ni bukan huruf itbaq, dia huruf isti'la saja. Okey boleh suara dah dengar dah. Suara tidak berulang-ulang dan berdengung-dengung kan ni di Facebook. Sebab ni saya pun tak tahu mana satu nak ditekan ni nak diketik ni. Sebab banyak sangat dia punya sistem sound ni kan. Mana satu nak tekan, salah tekan tak bunyi terus. Okey boleh. Okey. Lepas tu faham tak? Sad, dad, ta, za. Sad, dad, ta, za. Ada kita baca sad, dad, ta, za. Macam tu je lah. Dia tak ada lagu dia macam kan khusadau tingkil. Sad, dad, ta, za. Kan? Tahulah huruf itbaq sad, dad, ta, za. Okey ya? Boleh ya? InsyaAllah. Macam mana? Noah, Kim, ya Azman, boleh? Boleh senang kan? Okey. Masa nak buat tu itbaq tak itbaq je nak tahu. Sebab senang je, sebab dia 4 huruf je. Bukan susah. Maknanya masa kita sebut tu lidah kita belakang angkat kan? Angkat belakang. Dengar ni pun terangkat. Itbaq. Ni itbaq. Macam terkatuk lah. Lidah tu naik kan? Terkatuk lah. Melekap. Dia nak melekap ke atas kan? Sebab tu dia dah belok habis suara tu daripada belakang sampai depan tu jadi sempit tu lah. Sebab tu jadi sa, do, to, zo, kan? Bukan ni sini. Pu, bu, u. Bukannya sini. Tapi dia ditebal kerana lidah. Okey. Ada cucu saya ni kacau. Aina pergi sana. Pergi kat Matuk. Tak boleh. Aina pergi sana. Pergi. Pergi kat Acu. Pergi kat Angah. Pergi. Okey. Okey. Dia nak main dari biasa datang duduk, dia nak duduk kat ribu kita. Ajar. Okey ya? Okey. Boleh ya? Okey, itu bak. Okey. Dapat tu yang last tu sifat huruf ni lancar dengan tak lancar. Lancar dengan sekat. Mana sekat ni bukan tersekat nak sebut. Maksud dia tu sekat tu kalau kita sebut dia tu kita kena letak betul-betul makhraj dia, kena letak betul-betul baru dia boleh jadi. Bukan dia semudah letak jadi.
Huruf yang mudah tu farra min lub. Farra min lub. Fara mim nun lam ba. Farra min lub. Kan? Farra min lub. Fara mim nun lam ba. Semua huruf yang mudah disebut. Tak payah ejah-ejah banyak, memang jadi. Nun, na, la, ra. Na la ra. Na la ra. Kan? Kan? Na la ra. Kan? Na la ra. Ma ba fa. La na ra ma ba fa. Kan? Senang kan? La na ra ma ba fa. Senang kan? Cuba. Tapi tuan-tuan kata susah tak? Dia akan jadi senang. Dia dah belajar tu, dia akan jadi senang. Jadi kalau yang bawah ni pun, walaupun tuan-tuan dah belajar pun, dia tetap kena jaga juga. Okay? Okay, boleh kan? Maknanya kalau kita tak selalu baca betul, selalu baca pun, dia tetap kena jaga juga. Yang ismat ni. Faham tak? Kalau yang fa mim lam ba tu, nun lam ba tu, itu mudah. Mudah kita sebut. Mana dia mudah daripada segi bahasa Arab dia mudah nak sebut. Dia tak ada apa ni sifat yang ni, tapi kita kena tahulah. Tapi bila kita ditanya sifat huruf 5 tu, kita sebut tak izlaq ke ismat. Izlaq, farra min lub, izlaq. Izlaq senang kan? Ismat, ismat tu kita panggil susah lah. Susah. Okey. Okey, contohnya apa kat sini? Tuan tengok ada fa, ada ba, ada ma. Ma, ba, fa. Kan ada kan? Yang tak ada apa? Huruf BB. Yang tak ada. Yang tak ada waw. Mana waw tu tak senang lah tuan-tuan nak sebut. Okey. Mana waw tu tak senang nak sebut. Daripada segi bunyinya selalu jadi tebal. Dia juga kan? Daripada kedudukan dia, tuan-tuan kena tahu wa wajadaka dhal maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kan? Boleh kan? Kalau sebut idgham pun kena, kalau sebut idgham pun kena betul-betul letak tempat dia. Kan? Boleh ya? Kalau sebut ialah apa yang kena mengena dengan dia tu, bukan setakat saja dia berbaris. Dia macam-macam lagi. Berdengung ke, mati dengan orang ke, kita kan, dia matikan orang ke, matikan huruf lain ke, dia kena mati ke, dia masih lagi bukan mudah nak sebut huruf waw ni. Siapa kata mudah, nanti baca Quran baru tahu mudah ke susah sebut huruf waw. Lagi satu, walaupun waw tu duduk depan sekali, macam tadi wa wajadaka dhal, kita baca wa wajadaka dhal, mulut pun tak buka, wa wajadaka dhalan fahada. Jangan kita kena baca wa wajadaka dhalan, baru jadi. Kan? Boleh ya? Okey. Boleh awak? Faham tak? Okey, izlaq, ismat lawannya. Ismat. Ingat smart. Oh, smart ni susah. Smart, kena smart lah. Kita sajalah kita nak ingat tu macam-macam benda lah. Kita kena fikir smart. Oh, smart. Mana kena smart lah nak sebut dia kan? Kita fikir sendirilah macam nak ingat kan. Boleh kan? Izlaq ni sikit dia, farra min lub. Kan? 6 huruf aja. Okey ya? Boleh? Nanti perlahan-lahan kita ingat. Okey, kita akan lepas ni kita akan tunjuk macam mana gambar rajah. Dia ada gambar supaya kaedah ni senang kita, kaedah yang penulis buku ni buat senang kita nak ikut. Ada kaedah yang nak tengok macam mana, boleh kita tahu, boleh kita ingat. Okey, mula-mula kita tengok gambar rajah pun boleh kita tahu. Tengok satu gambar rajah pun bila kita tahu semua sifat huruf. Okey ya? Boleh? Okey. Boleh ya? Okey, tengok sekali lagi ya. Okey, sifat dia sifat yang berlawan adalah hams lawannya jahar, betul kan? Ataupun jahar lawannya kan jahr lawannya hams. Okey ya? Okey, ham fahasahu
Syakhsun sakat. Syakhsun sakat. Berangin. Yang tu 10 tu memang berangin kalau sebut. Okey ya. Lepas tu sifat suara lepas, suara tertahan. Syiddah. Ajid qatin bakat. Tahan. Qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Okey ya. Boleh ya? Lepas tu apa? Tawasud Lin Omar. Selepas al, an, a, kan, am, ar, tu Lin Omar. Lepas lalu tertahan, kan, tak boleh terus tak boleh kan, al tak boleh kan, ar tak boleh, am tak boleh. An, al, ar, am, an. Tu kita wakaf tu kita kena letak betul-betul makhraj dia kan. Okey ya. Okey ya. Lin Omar. Okey, ada 3 huruf kat Lin Omar ni, huruf senang lah. 4. Lam, nun, mim, ra kan. Al, an, am, ar. Senang-senang sebut dia. Okey, boleh ya? Okey, Ar-Khawah ni banyaklah. Ar-Khawah ni baki pada tu lah. Yang tadi dah berapa? 8 kan. Sampai dengan tu 13, ada baki lagi pada tu adalah Ar-Khawah. Okey, kat sini tuan-tuan tak nampak, nanti kita tunjuk gambar rajah, tuan-tuan nampak macam mana kan. Okey. Lepas tu sifat lidah, pangkal lidah terangkat. Okey, pangkal lidah terangkat. Khussadautin kil. Khussadautin kil. Khussadautin kil. Boleh? Kan? Isti'la. Khussadautin kil. Kan? Okey. Boleh? Okey, lebelannya istifal. Okey, huruf itba'. Itba' apa? Itba' sad dad ta za. Sad dad ta za. Itba'. Sad dad ta za kan? Sedang itba'. Okey. Huruf izla' mudah sebut dengan huruf yang susah kita nak sebut. Izla' kita sebut apa? Farramin lub. Farramin lub. Okey. Pening ya? Pening tak? Tak apa, nanti kita main dengan gambar rajah dia, kita tahu. Tengok satu gambar rajah pun kita insya-Allah dah boleh tahu semua huruf. Walaupun kita tak hafal, kita pakai gambar rajah dia nanti. Dia akan tulis kaedah cara nak mengingat dia. Okey, teman-teman. Okey. Kita pakai buku ni tuan-tuan. Buku Tahsin Tajwid. Tuan-tuan boleh tengok buku ni. Tuan boleh beli dekat Shopee pun ada. Tengok Tahsin Tajwid ni. Dah ramai dah orang pakai sekarang. Tapi saya rasa dekat kedai biasa tak ada jual. Dia tuan punya buku ni sendiri jual. Dia ada grup dia yang penulis buku kan. Dia ada pusat pengajian dia sendiri yang dia orang jual kat sini. Tuan-tuan boleh tengok sini, boleh tengok. Lepas tu dia jual di Shopee dia. Okay. Boleh beli mudah Kalau nak ikut kelas-kelas mana-mana yang dalam Facebook yang ada menggunakan buku ni, belilah. Mudah. Tak ada buku ni susah sikit. Kita ceritakan. Selalu saya cerita, saya kalau pakai Facebook biasa tu saya akan palingkan kamera tu kan ke sana kan, tunjuk kat tuan-tuan boleh tumpang. Tapi hari ni saya pakai lain sikit. Okey. Okey, boleh ya? Okey, sekarang tengok muka surat 22. Okey, kita tengok, kita lihat apa ni sifat huruf ni melalui gambar rajah ni. Memudahkan kita kaedah dia.
Okey ya. Hams lawannya jahar. Udara terlepas lawannya udara tertahan kan. Okey ya. Itu tuan-tuan tengok itu kaedah dia punya istilah dia. Jahar tu tertutup tekak dan tekanan yang kuat pada makhraj menyebabkan tertahan nafas ketika menyebut. Contoh kan. Sebut qa. Tahan qa. Suara lepas, suara tahan, nafas bertahan. Okey, itu istilah dia. Hams terbuka, tekak dan tekanan yang lemah pada makhraj menyebabkan terlepas nafas. Okey. Huruf yang tekanan dia lemah tu terlepas nafas. Itu istilah dia. Okey, mari kita tengok gambar rajah dia tu. Okey, gambar rajah. Bulat kan? Circle bulat tu. Kita tengok. Okey, circle bulat ni. Okey, yang bulat ni. Okey, yang bulat ni kan. Okey, yang hijau ni. Yang hijau ni huruf jahar. Yang biru ni huruf hams. Tu tengok. Tu tengok Fahasahu syakhsun zakat. Semua huruf hams ni ada dekat sini. Okey, tadi kita tak tahu lawan dia apa kan. Masa kita tengok tadi tulisan kotak-kotak tu kan. Kita tak tahu huruf yang lawan dia apa ni, jahar tak tahu. Sekarang dah tahu dah. Ini huruf jahar yang hijau ni. Okey, dia kena tengok daripada sini Cik Noah. Dia kena tengok gambar ranjah ni daripada sini. Jangan duk balik belakang terus. Yang dah bercampur-campur tu tak boleh. Dia kena terangkan daripada satu-satu circle ni, satu-satu color tu kan. Ni color hijau jahar. Color yang apa? Color yang biru ni hams. Okey boleh. Bahasahu syakhsun zakat ada dalam tu. Okey Lepas tu kita pergi suara pula. Suara. Okay, suara suara. Suara syiddah, tawassut, rakhawa. Okey, kita pergi syiddah. Syiddah warna apa? Syiddah. Warna apa syiddah? Warna? Ungu. Pink. Ungu maksudnya. Okey. Tuan-tuan kena, saya tak boleh ni. Saya color ni kurang ungu kan. Okey, sampai kan daripada hamzah tu kan. Hamzah, ajid, qad dimakan hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Sampai kat ta tu kan. Kat ta tu ada garis dia. Tu tengok tu. Tu. Okey. Ada garis tu. Okey, lepas tu itu syiddah. Huruf syiddah. Okey, sekarang ni tuan-tuan pun dah boleh buat dua perkara dah. Tuan-tuan nak tahu huruf hamzah tu, huruf dia sifat dia apa? Sifat dia apa? Dua sifat. Dia jahar, dia syiddah. Dah boleh tahu dah. Boleh tak Cik Hakim? Boleh. Cik Noah boleh? Boleh Ustaz. Sekarang dah tahu kan? Tengok macam tu dah tahu dah. Luar tu tadi hijau jahar kan? Dalam ni syiddah. Dah tahu dah dua sifat. Hamzah ni jahar syiddah. Jim jahar syiddah. Kan? Jahar kan? Tak keluar suara dia, tertahan syiddah, udara pun tahan. Okey, lepas tu lepas tu apa? Dal. Okey, sekejap Okey, lepas tu okey, nampak kan? Cara guna dia, nampak? Kebetulan saya nak pergi ke depan sikit, nak tunjuk di Facebook ni sebab kali ni tak ada tunjuk tak boleh tunjuk macam tu kan? Tunjuk. Okey, saya tunjuk kat depan. Jadi tuan-tuan nampak kan, sama kan? Ni kali ni clear. Clear no? Clear. Okey. Tengok, boleh tuan-tuan tengok. Okey, tengok dekat Facebook tu. Okey, nampak? Jadi bila kita nampak hijau tu, nak kena pakai monitor pula kena pakai ni. Okey nak. Macam mana? Okey. Tengok payah je. Tengok.
Jadi nampaklah kalau hijau tu hamzah tu kan. Jahar dalam dia warna apa? Purple tadi kan. Purple tu hamzah juga. Jadi maknanya dia syidah, dia juga jahar. Macam tu kita nampak. Mudah kan? Mudah tak? Mudah kan? Okey. Tak apa. Okey. Boleh ya? Okey. Kita tengok lagi ya. Okey, kita ambil satu huruf ra. Ra sifat dia Jahar. tawassut. Kan? Kalau kat luar tu dia tawassut kan? Kalau masuk dalam dia apa? Kalau kat luar dia jahar. Masuk dalam dia tawassut. Maknanya dia tahan suara apa ni? Tahan udara tak ada kan? Lepas tu suara lepas sikit baru tahan. Okey ya? Tak. Ni. Okey ya? Boleh ya? Faham. Boleh faham? Okey. InsyaAllah. Kalau tawassut, tak apa, nanti kita baru ganding-gandingkan. Sekarang kita nak tengok macam mana benda tu dia punya daripada luar ke dalam baca dia kan. Okey. Kalau rakhawah pula, rakhawah. Okey, sekarang ni luar ni rakhawah. Kita tengok rakhawah mana? Warna apa? Purple gelap. Purple gelap. Macam-macam ya, purple gelap. Okey. Purple gelap. Okey, kita tengok. Kalau dia rakhawah, cuba pergi keluar. Kalau fa, dia rakhawah kan? Dan tu kalau nafas dia hams. Sebab tu kena sebut huruf fa, af. Bukan ab. Bukan ab. Ab-idah. Tak boleh ya. Ab-idah. Kalau tengok ab-idah tak boleh lah. Sebab dia rakhawah. Suara lepas. Ada udara kan? Af-idah. Yaf'alu. Bukan yaf'alu. Kan? Ifkun. Kan? Ifkun. Kan? If. Boleh nampak? Senang kalau dapat ni diagram macam ni memang senang betul. Kita boleh tahu huruf kan. Huruf dia rakhawah, dia juga hams. Mana yang rakhawah tapi dia tak hams. Cuba. Rakhawah tapi tak ham. Suara lepas tapi tak ada udara. Dha contohnya. Au. Tengok kan? Tengok dha. Dha jahar tapi suara lepas. Au. Kan? Idzal. Zai. Az. Jangan ada az. Belakang lah. Az. Jangan ya. Tengok kat sini lah. Dah nampak dah. Okey. Boleh. Mudah kan? Okey. Sekarang kita dah tahu dah. Nak main dua sifat udara dengan tahan suara, udara dengan suara. Suara tahan, suara lepas sikit baru tahan, suara lepas terus. Boleh tengok kat ni. Boleh. Perhati betul-betul dulu. Cik Noah, perhati dulu betul-betul. Jangan pening. Tengok dulu. Boleh faham tak? Kalau tak faham, beritahu. Boleh ya? Dia tuan faham ni. Kan? Mudah-mudahan ni dia senang faham. Kan? Saya dah mengajar banyak peringkat banyak peringkat. Tapi kalau mengajar orang yang berumur sikit tu kena slow sikit lah. Tapi dia tak jadi masalah juga sebab dia tak terus bagi serabut dia belatan tu. Dia satu-satu dulu kala. Dia masuk satu-satu kala kan. Tapi macam depa kena buat besar-besar sikit lah gambar. Kalau kelas-kelas saya yang orang-orang lama tu saya suruh dia photostat berkala tu kan, bila dah siap semua nanti dia photostat satu muka kan, bagi besar sikit kan. Bila letak tepi lah. Tak payah pening kepala nak ingat apa sifat huruf ni. Tengok tepi dah tahu dah. Ini. Tengok daripada luar kan. Ini. Huruf jim ni. Dah tahu kan? Nanti kita dah sempurna belatan tu baru kita tahu. Macam ni.
Senang lah. Jadi huruf yang kita tak nampak tadi, yang rahwah tadi, kita dah nampak sekarang dah. Kan? Kan? Huruf yang kita tak nampak jahar tadi, kita nampak aja ajid qatil makat. Tapi sekarang kita dah nampak dah. Jahar apa huruf dia. Boleh ya? Ini orang cakap tak payah hafal. Okay? Belajar makhraj dan sifat huruf tak payah hafal. Tak payah hafal. Yang pening orang takut nak belajar dengan sifat huruf ni sebab nak kena hafal. Wah, nak kena hafal. Wah, dah tua nak hafal macam mana? Saya ni dah lambat belajar, dah tak nak hafal macam mana? Kan? Fikir kan? Mana nak ingat ni, nak ingat rumah lagi, nak ingat PKPB lagi. Kan? Nak ingat macam betul. Kita mengajar orang-orang yang dah berkeluarga, orang yang dah bekerja, ada career ni, dia susah sikit. Nak fokus. Kelas dia boleh seminggu sekali pun alhamdulillah. Kan? Kalau tak malam bagi kelas tu, kadang-kadang ada orang nak daftar kelas ni, dia tanya, kelas berapa sekali? Sebulan berapa kali ustaz? Seminggu sekali ustaz? Oh, seminggu sekali. Dia rasa macam payah nak dapat lah. Tapi kita melalui pengalaman kita mengajar orang tu, seminggu sekali pun dah pada dah orang bekerja ni. Kan? Sebab dia banyak benda ni nak ingat. Kita fikirkan dia orang banyak benda. Serupa dengan ustaz. Ya, ustaz pun banyak benda ingat. Bukan mengajar ni je. Ada benda kan. Sekali pesan tu, pesan ni. Macam-macam. Macam-macam nak kena ingat. Kan? Bukan satu benda nak ingat. Jadi kita pun dah macam tuan-tuan juga, perempuan juga. Kan? Walaupun kita mengajar, kita nak ingat benda lain juga. Kan? Jadi satu minggu satu kali pun alhamdulillah. Macam ni lah. Sikit-sikit. Hari ni main diagram je, main bulatan. Macam kelas menjahit pula kan. Kelas menjahit ada tau. Dia punya diagram macam ni, bulat dah tu kala-kala. Kan? Ini bukan kelas menjahit ya. Ini kelas tajwid. Sifat huruf. Okey, kita pergi yang sebelah. Okey, tadi kita dah pergi, tuan-tuan. Dah dua dah. Tadi yang dua color je, hijau dengan biru. Hijau dengan biru ni udara tertahan dengan udara terlepas. Hamd, jahran wal hamd. Lepas tu kita pergilah masuk dalam sikit, dia dah ada warna purple. Purple cerah kan. Lepas tu merah ni kan, merah kan? Ya. Lepas tu merah ke coklat? Tawasud, merah ke coklat? Tuan-tuan pun Yang tahu. hati ustaz. Merun. 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 Macam-macam. Yang ni sebab dia nak pakai banyak color. Kan, dia nak pakai banyak color. Kalau dia buat color tak betul, nanti color tak boleh nak ni kan. Banyak lagi color dia nak pakai. Lebih pada pelangi dia nak pakai. Kan dia kena banyak color kan. Sifat huruf ada berapa? Lepas tu sifat yang unggul lagi, nak berapa color apa lagi? Tu dia banyak color. Jadi dia pakai color akan-akan. Okey. Sekarang ni kita dah selesai. Kita tengok diagram ni, dengan diagram ni kita dah selesai yang ni. Udara tahan dengan udara terlepas, dengan suara tahan, suara terlepas, dengan suara terlepas sikit tahan. Syidah kan? Syidah, tawasud, rakhawah. Dah ada dekat sini. Dah ada dekat sini. Dah ada juga kat sini. Jahar lawannya hams. Dah ada kat sini. Okey. Tak peninglah kepala. Okey. Bagi ada yang dalam Facebook ni pun ada yang pelajar-pelajar saya yang dah biasa ikut kelas. Dia orang pun dah tak pening. Dia orang dah banyak bulan jugalah belajar, tak pening. Dulu mula-mula dia orang macam pening jugalah nak belajar tu kan. Rasa tengok pun takut. Kalau macam mana perasaan tuan-tuan nak belajar makhraj sifat huruf? Makhraj sifat huruf nak belajar ni macam susah lah kot kan. Rasa terbayang susah lah kot. Tapi tak susah mana. Dengan alat, dengan bantuan buku dan cara dia orang mencipta gambar rajah ni kan. Okey, alhamdulillah kita dapat dipermudahkan. Okey, boleh tuan-tuan. Okey, kita pergi muka surat yang ke-24. Kalau tuan-tuan boleh kita lagi laju. Okey. Okey, sekarang dia nak selesaikan dulu, nak bagi tuan-tuan nampak dulu. Nampak kegunaan huruf
nak buat dua sifat. Tadi dia satu kan, sekarang dia nak buat dua sifat tu. Dia nak kita akan praktikkan dua sifat tu supaya tuan nampak kan, boleh kan? Ni praktik melalui gambar rajah ni. Okey ya. Nombor 1 tu tertahan angin dan tertahan suara. Nombor 1. Ya. Okey, nombor 2 tu tertahan angin dan tertahan, terlepas dan tertahan suara. Itulah. Itu kan tawassut kan. Nombor 1, nombor 2. Nombor 3 tu tertahan angin, terlepas suara. Itu tenanglah tally. Lepas suara, lepas angin kan, senang. Okey, yang nombor 4 tu angin lepas, yang tadi tahan angin. Ini terlepas angin, terlepas suara. Yang tadi tertahan angin, terlepas suara. Okey, yang kelima ni terlepas angin dan tertahan suara. Ada 2 huruf je. Okey, mari kita tengok nombor 1 dulu. Apa dia sifat huruf yang tertahan angin dan tertahan suara? Huruf apa yang terlibat dengan yang tertahan angin dan tertahan suara? Huruf jim. Contohnya jim. Okey. Tahan kan? Suara tahan. Tak boleh pergi. Suara tahan. Suara tertahan dan nafas pun tertahan. Okey, contohnya kan. Ambil lagi satu contoh. Ak. Betul tak? Tahan. Okey. Tertahan kan? Kita ambil sifat tu. Dua-dua tahan. Suara pun tahan. Selain pada huruf jim, huruf dal. Lain lagi huruf to. Huruf ba. Okey ya. Huruf hamzah. Okey. Boleh nampak kan? Tu. Dia mudah sikit lah. Sebab kita buat tu dua-dua tahan. Suara tahan, nafas pun tahan. Mudah sikit ya. Okey. Lepas tu yang tertahan angin dan lepas suara, lepas tu tahan suara. Angin tahan, tak lepas juga. Huruf dia mim contohnya. Mim. Tapi suara dia tak macam tadi kan. Macam tadi cuba kan? Ni tak suara dia ada lepas sikit kan. Tapi tak lama. Kan? Lagi contoh lam tengok suara suara udara tak ada, tak lepas udara kan, udara tertahan jahar dan suara dia lepas sikit, lepas tu tahan. Selain daripada huruf tu ra, ar. Okey, lagi huruf ain. Kan jangan panjangkan hamzah tu, jangan bukan hamzah, matikan dulu baru suara tu lepas, lepas tu tahan. Kan? Lepas tu nun. Macam kita baca Fatihah kan? Siratal ladzina tu nun mati kan? Ni sifat tawassut. Tak ada udara Dan satu lagi ain dengan mim.
Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Siapa yang baca an'amta alaihim, salah lah. Sebab sifat dia dah tukar. Sifat dia tawassut. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Kan? Bukan siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Dia an'amta alaihim. Boleh? Ta'alaihim. Udah ya? Boleh faham? Boleh nampak tak macam mana penggunaan dia ni? Ini tak belajar makhraj lagi, tapi baru belajar sifat. Tapi kita dah tunjuk macam mana penggunaan dua sifat. Sikit-sikit buat dua sifat dulu. Ya? Okey. Yang tu suara nafas tahan, lepas tu suara lepas sikit, lepas tu tahan. Tawassut kan? Yang ni pula tertahan angin dan terlepas suara. Angin tahan tapi suara lepas. Okey, angin tahan. Mana dia tak ada angin lah, tapi suara lepas. Okey, contohnya dot. Al. Suara. Al. Suara lepas ni, kata suara lepas, janganlah tahan. Janganlah tahan dan janganlah lepas sikit, tahan sikit. Dia lepas terus. Al. Banyak orang ingat huruf dot ni, huruf dia syiddah. Kena op. Bukan, dia al. Dengar suara dia kan? Fadlam minallah, kita baca kan? Fadlam minallah, kita panggil kan? Bukan fadlam. Waladhdallin, bukan waladhdallin, bukan syiddah. Boleh ya? Angin tahan, suara pun tahan. Okey, apa lagi satu? Sorry. Angin tahan, suara lepas. Okey, kali ni angin tahan lagi. Satu lagi, dha. Au. Suara lepas. Au. Au. Suara lepas, tapi angin tahan, bukan auf. Bukan auf. Bukan ya? Au. Walaupun makhraj tak tahu, tapi boleh. Okey. Cuba. Okey. Cuba. Okey ya. Tak apa, biar dulu. Nanti kita dah complete baru kita nampak kan. Buat banyak lagi sifat yang lain. Ni dia nak bagi nampak dua dulu. Kan? Dua benda perkara buat. Okey, contohnya. Okey, cuba kita ambil urut lain lagi. Ghain, kan? Ghain, kan? Ghain ni sifat dia tertahan angin, suara terlepas. Sebab tu baca Fatihah ghairil maghdubi. Sebab suara dia terlepas, angin dia tertahan. Ada ghai kan? Ya, tak apalah. Ghairil maghdubi. Saya nampakkan, layangkan macam mana sifat dia kan. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Nampak? Kan? Tak boleh baca ghairil maghdubi alaihim. Tak boleh baca ghairil maghdubi alaihim. Tak boleh baca tu. Kena baca ghairil maghdubi
ada suara berjalan tengok ya. Ghairil maghdubi alaihim. Nampak sekarang? Nampak tak? Macam mana berlakunya rakhawah. Suaranya terlepas, nafasnya pun tertahan. Suara terlepas, nafas tertahan. Tak ada tak ada tu Okey. Lagi satu huruf dha, huruf ya. Ya. Ya ni dia rakhawah, ya ni. Suaranya lepas tapi ya jarang ada angin lah. Jarang lah. Okey, tapi walaupun jarang angin kena terangkan huruf ya tu memang huruf dia tak ada angin kan. Iya, suara lepas. Sebab tu tak boleh baca iyyaka memang kita tekan dia tak sabdu. Iyyaka na'budu wa tak boleh. Sebab suara huruf ya ni suara dia terlepas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu baca dia. Nanti berubah makna ustaz kalau tak tekan tasydid. Memang kena tekan. Huruf bersabdu ni memang kena tekan. Tapi kena tekan jalan sifat huruf dia. Bukan tekan sembarang tekan ni suara. Tekan suara sampai terputus suara. Itu namanya dah salah sifat huruf. Salah lah huruf tu. Maksudnya sifat huruf salah. Salah lah. Huruf ni dia ada sifat. Dia ada sifat. Tiap-tiap huruf ni dia ada sifat 5 sifat berlawannya. Kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengar suara berjalan. Dah sekali. Tekan suara sebab dia sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu cara dia baca Fatihah. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh. Itu huruf syiddah. Kalau kita baca itu syiddah. Dah tukar sifat huruf. Sifat huruf ya ni rakhawah. Sifat huruf ghain ni ya ni rakhawah. Lepas suara. Macam ghain tadilah. Okey. Bila orang tak baca ikut makna dia tak faham tu sifat huruf tu macam mana. Kadang dah belajar pun tak faham lagi. Ni juga. Ghairil maghdubi alaihim. Dengar suara dia berlalu. Suara dia berjalan kan. Dah mati ni. Ghairil maghdubi alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu. Barulah tally dengan dia punya sifat huruf tu. Sifat huruf ya, dia tahan udara tapi suara lepas. Tak ada udara. Ya. Ghairil tak ada udara. Maghdu. Ghairil maghdu. Okey. Ada cara dia nanti ustaz ajar macam mana nak buat dia. Sebab senang. Sebab huruf ghain dengan huruf dha ni sama-sama isti'la. Isti'la senang, sama-sama tinggi pangkal lidah. Senang nak buat dia. Sebab huruf yang sama-sama tinggi pangkal lidah, bila menyebut dia senang. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Maghdu. Bukan maghdu. Okey ya. Faham tak? Okey. Tak apa. Nanti dia okey. Lagi huruf apa? Waw. Waw sama dengan ya sebiji sifat dia. Au. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tadi ya kan? Ghairil kan? Ghairil ni
Maliki yaumiddin. 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 Tak payah tarik-tarik bawah. Ni budak tengok ustaz punya mulut ni. Tak payah cedok-cedok jauh-jauh bawah. Muncung tarik je. Maliki yaumiddin. Wow. Maliki yaumiddin. Tu sampai kan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tu sifat huruf yau. Kan? Yau. Suara lepas. Okey ya. Lagi apa? Dha, al. Suara lepas. Okey, adik-beradik dia zal. Al. Yang tadi tebal ni nipis. Okey, itu lain, nanti cerita lain. Zai, az. Okey, az. Boleh ya? Az. Suara lepas tapi nafas tahan. Okey. Mari kita pergi yang dua-dua yang ni tally. Lepas suara, lepas udara. Dua-dua lepas. Yang ni senang. Sad. Menurut sad. As. Suara lepas. As. Jangan sebut at. Macam ni pula. At. Tahan. Tak boleh. Sebab dia suara dia terlepas. Rakhawah. As. Okey, lagi shin. Ash. Bukan ashadu alla. Bukan macam ashadu alla. Ashadu alla. Ashhadu alla. Ashhadu alla. Ashhadu alla. Lepas suara. Bukan ashadu alla. Ashhadu alla. Kadang-kadang kita dengar orang azan pun dia baca huruf shin pun. Huruf shin kan. Ashhadu alla kan. Dia baca ashhadu alla ilaha illallah. Dia baca ashhadu alla. Dia baca shin pun tak rohawa. Tak lepas suara. Dia kalau apa? Ashhadu alla ilaha. Sedangkan ashhadu alla ilaha illallah. Kan? Ashhadu an. Dia ashhadu alla. Dia sedut pula suara dekat situ. Tak boleh ya. Salah sifat huruf. Sifat huruf shin ni rahawa. Suara terlepas. Dia senang. Sebab dia dah rahawa, suara lepas. Nafas pun lepas. Dia hams. Ash. As. Lagi. Fa. Af. Ni fa. Af. Yaf'alun. Afidah. Bukan afidah. Yaf'alun. Kan? Bukan itu. Jangan tahan suara huruf fa. Huruf fa ni sifat dia rahawah. Lepas suara. Lepas udara. Yang dua-dua sekali lepas ni senang. Tapi kita yang menyusahkan bila kita baca. Orang suruh lepas, kita pergi tahan lah suara dia. Kan? Assalamualaikum. Macam tu. Assalamualaikum. Kenapa tak baca Assalamualaikum? Kan? Sebab Assalamualaikum. Tahan pula suara. Huruf sin tu lepas suara. Lepas suara, lepas udara. Tu sin kan? Sok tu dah kha. Ih. Jangan sekat-sekat suara huruf kha kan. Ha simpul pun samalah. Ha yang tenang tu kan. Ihdinas sira. Ihdinas. Bukan ihdinas sira. Ihdinas sira. Ihdinas siratal mustaqim. Lepas suara. Sa. As. Ha. Ar-Rahman. Itu kan. Ar-Rahman. Rahman. Kita nampak angin ni padahal suara tu sekali berlalu keluar. Kan? Sekali berlalu. Lagi apa? Fa tadi. Okey. Boleh ya? Senang ya. Tapi yang satu dua huruf ni dia pelik sikit. Yang terlepas angin, tertahan suara. Yang ni dia pelik sikit. Huruf ni dia pelik sikit. Dia lepas angin, suara tahan. Kena tahan suara, lepas tu lepas angin. Yang kita tengok tadi,
tahan angin, terlepas suara. Okey lagi. Kan? Tapi yang ni tahan suara. Ak. Lupa. Ak. Dia tu. Jangan main-main tuan-tuan puan. Yang buat selalu lain ini. At. Ak. Kena tahan ya. Ingat. Kena tahan tau kaf dengan ta ni. Kena tahan. Kena tahan dulu. Bukannya kita baca ak. Dia kena at. Okey. Contoh kita azan kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu dia. Syiddah huruf kaf tu. Kan? Kita azan kan? Bukannya Allahu akbar, Allahu akbar. Salah lah baca. Salah lah baca. Salah huruf. Azan kena ikut tajwid tuan-tuan. Kena ikut tajwid tu azan ni. Bukan main-main sebut je. Macam tadilah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Selalu saya dengar orang azan itu. Dia suara dia tahan pula suara. Jangan main. Puan mengajar ni. Dia main lah kacau. Dah bagi tengok muka nak bercakap pula kat sini. Tidak. Ya, dia selagu dengar ada suara. Allah. Tapi hiburan budak-budak ni hiburan seronok. Tak sunyi. Maksud dia balik rumah dia kita penin. Ni dah sebulan lebih dia duduk sini, mak dia dah bantang, kita marah-marah pun okey tak. Kalau dia tapi dia balik rumah dia esok, kita gaul kepala pening. Ada buat apa tu? Kita pula pening kepala buatnya. Betul kan? Lala kita tengkar lah kita dengan kita. Dah tengok kita dengan kita. tak ada orang lain. Ni ada budak-budak dia hiburan kita ni. Seronok. Nak tengok kan. Marah-marah juga. Marah mestilah marah. Kan? Tapi yalah, lain rasa dia tuan. Ada anak, ada cucu. Tuan tak ada lagi. Berbeza rasanya. Jauh perbezaan dia. Okey, cuma balik pada kaf tadi. Okey, ni lah. Sambil-sambil kita tuan-tuan share, sambil-sambil siapa yang selalu azan kat surau-surau, kat mana-mana surau tu, ingat huruf kaf ni dia syiddah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tahan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau yang kita syahadah pula, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan asyhadu alla. Bukan kita sedut, tahan nafas, tahan suara. Asyhadu alla. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, satu lagi. Kalau kita baca doa kunut tu kan. Okey, walaupun dia sunat tapi ini solat. Kan? Dalam solat ni kalau boleh semua nak total dia baca dia elok baca dia betul, tajwidnya ada kan. Saya rasa ramai orang belajar tajwid pun sebab solat dulu. Tuan-tuan rasa macam mana? Saya rasa orang belajar tajwid bersungguh-sungguh ni satunya sebab apa? Sebab solat, sebab nak baca dalam solat, nak baca dalam semayang. Tanyalah mana-mana orang pun. Kan? Ada dia nak kata tuan-tuan nak bertanding, tidak pula. Kan? Kalau nak kata baca Quran, kadang-kadang tak baca Quran pun. Tapi solat, semua orang solat.
Kan? Semua orang solat semua nak baca. Ya. Nak tahu makna, nak tahu baca betul, nak sebut macam Arab. Tu sebab solat tu lah yang kita duk pulun baca betul-betul tu. Okey, macam tu. Kita baca tahiyat. Kata tahiyat. Okey, tahiyat pun memanglah. Tahiyat memanglah, tapi nanti bila tahiyat ni ada kena-mengena dengan dia baru saya sebut. Macam doa kunut. Kan? Selalu saya sebutkan doa kunut. Kan? Allahumma dini fiman hadait wa tawallani fiman tawallait syiddahkan dulu tawallait. Ya. Banyak kita dengar baca Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barikni fima atait. Kan? Bukan setakat dah tak syidah, ada sofir pula lagi pada huruf ta. Bukan setakat tak syidah, sofir pula tambah pada huruf ta. Sofir tu pada huruf sin ya. Yang tuan-tuan buat tu, ingat tuan-tuan boleh buat-buat je dalam baca Quran. Tak boleh. Tak boleh tambah-tambah kan? Kan? Ayatun mubarakat. Tak boleh. Berdesir-desir ni ada huruf sin je yang berdesir ni. Lain pada huruf sin tak boleh berdesir-desir ni. Jangan duk saja-saja kan. Saja-saja baca nak seronok kan. Kalau huruf sin boleh lah. Lain pada huruf sin tak ada sofir ni. Itu dia panggil sofir, desir. Faham tak? Desir ni bukan buat main-main reka-reka. Orang nak baca sedap. Sayyid kan? Tak ada kan? Dia tak ada keluar masa dia sabdu tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Dia ada tempat-tempat dia je. Jangan duk reka-reka jangan duk seronok-seronok bunyi baca Quran tak boleh ayat-ayat yang dalam solat tu tak boleh main suka-suka bunyi. Dia memang ada tempat yang bunyi, ada tempat tak bunyi. Okey, boleh ya? Okey. Faham tak yang tadi? Mari kita jalankan sama-sama huruf daripada yang satu. Satu, tahan angin, tahan suara. Tahan suara. Kalau kita tambah aj kan? Tapi tu kita tak tahu je tu apa lagi. Jangan aj. Dia takat tahan angin, tahan suara, tapi kita baca aj. Bukan aj. Okey, lepas tu kita ambil contoh huruf qaf. Qa. Sekali lagi. Qa. Okey. Lepas tu kita ambil yang tahan angin, suara lepas sikit dah tertahan. Suara lepas sikit ya. Ingat jangan alhamdulillah. Alhamdulillah. An'amta alaihim, bukan an'amta alaihim. An'amta alaihim bukan an'amta alaihim. Macam tu cara. Macam tu cara dia. Alhamdulillah. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman, bukan. Contoh ra kan. Okey, dot pula. Dot ni okey, tertahan angin, tertahan angin, terlepas suara. Angin tahan, lepas suara. Kan? Yang tadi tahan angin, suara lepas sikit. Ini lepas suara. Tahan angin, lepas suara. Allah.
Suara lepas Okey kan. Okey. Kita tak perasan ni kita buat apa semalam hari baca Quran tak perasan. Belum perasan ni. Nanti kita baca Quran baru perasan apa yang kita buat, apa yang tak buat. Apa yang patut buat, apa yang tak sepatutnya buat. Apa yang patut buat dan apa yang tak sepatutnya buat masa baca Quran. Kan? Kan? Sedang kita walaupun kita punya baca mengajar pun kita tetap ada benda yang kita tak buat cukup rasa lagi kan. Okey. Okey, lepas tu huruf sad. Lepas dua-dua. As. Sin. As. Kha. Ash. Ih. Ath. Af. Ni senang kan. Lepas dua-dua. Yang satunya pelik ni tahan baru lepas. Ad. Okey nampak. Okey tuan-puan di Facebook sambil-sambil dibantu oleh follower juga murid-murid. Ni kebanyakan murid-murid saya punya pelajar-pelajar. Murid ni nampak macam kecil sangatlah. Okey. Pelajar-pelajar ni yang belajar dengan saya juga di kelas tertutup pada hari Sabtu. Belajar buku yang sama. Ni yang menulis banyak dalam Facebook ni adalah pelajar. Pelajar dia orang lagi nak memahirkan. Sambil dah belajar, dia dah jauh dah ke depan, tapi dia sambil menulis lagi apa yang nak dituliskan, sambil membantu tuan-tuan dan puan yang ikut Facebook, sambil dia orang mengingatkan balik apa dia sifat-sifat hurufnya. Okey boleh. Okey. Okey Okey, mari kita buat satu lagi lah. Satu lagi Nanti yang lebihnya kita balance, kita sambung. Okey. Kita dah selesai menjalankan dua sifat huruf. Kan? Dua sifat huruf kan? Yang udara dengan yang suara. Sekarang ni kita nak jalan sifat huruf yang pangkal lidah terangkat. Isti'la lawannya istifal. Mari kita tengok kita punya diagram ni. Apa ni? Bulatan ni kan? Okey. Kita dah habis yang tadi, yang luar, lingkaran yang luar tu. Lepas tu masuk ke dalam sikit. Sekarang ni ada satu lingkaran dia line kecil. Line kecil tu warna apa? Warna kuning. Okey, dekat line tu dia letak titik-titik. Titik besar. Dekat line ni dia letak titik besar, tuan-tuan tengok. Dekat line tu ada titik besar. Okey, titik besar ni adalah huruf isti'la. Yang tak ada titik tu huruf istifal. Boleh faham? Tengok baik Okey, tengok boleh nampak? Noh. Yang ada titik-titik kuning tu huruf isti'la. Yang tak ada kuning-kuning tu huruf istifal. Jangan istifal banyaklah. Boleh. Kalau kat sini pun kita dah boleh jalan tiga sifat huruf. Okey, kita pergi yang luar sekali huruf ain kan? Huruf ain, huruf ghain. Huruf ghain tu dia jahar, suara nafas tak ada kan? Tak keluar. Lepas tu dia suara terlepas, dia khawah. Lepas tu dia ke dalam lagi dia isti'la. Ghain isti'la. Dekat situ pun Cik Noah dah tuan-tuan dah faham dah. Tengok satu line huruf tu dah faham tiga sifat. Okey. Sebab dia tak banyak, tak payahlah pergi dari luar tu. Tak payahlah tuan-tuan pergi cari dari yang luar tu. Tuan-tuan cari yang titik tu. Kan? Sifat isti'la. Tuan-tuan pegang qaf. Qaf tuan-tuan keluar. Wah, qaf ni syiddah. Betul qaf ni syiddah. Dia dah isti'la, angkat pangkal lidah, dia syiddah. Rupanya dah syiddah, dia suara nafas pun tertahan. Ak. Masuk ke istilah ni, tegang. Ak. Wah, betul Patut dia macam tu kan. Lepas tu kita ambil sad. As.
Dia istilak. Tapi dia rohawa. Suara dia lepas, tapi dia udara pun lepas. Kan? As. Tebal. As. Sa. Si. Su. Sa. Si. Su. Dia tebal. Bukannya muncung-muncung, tak ada. Tempat kita istiqlaq. Sa. Si. Su. Sa. Si. Su. Su ni muncung ni sebab baris depan. Sa. Si. Su. Boleh nampak? Nah, sekarang dah nampak dah 3 sifat huruf. Okey. Kata tuan-tuan tak mau pakai yang bertitik tu. Kan? Tuan-tuan nak pakai yang tak bertitik tu, lawan dia. Okey, tuan-tuan ambil satu huruf kaf. Huruf kata huruf apa? Huruf ba. Huruf ba istifal. Ba. Bunyinya ba. Kan? Ba. Okey, kalau dia kalau kita tengok sifat suara dia syiddah. Cuba matikan. Tahan kan? Dia dipih ab dengan ob pula. Ab. Kan? Boleh ya? Okey. Yad. Tahan kan? Ya, da. Dah tak ada, tak apa, tak pakai dah. Dah tak pakai dah. Okey ya. Okey, tak apa. Lepas seorang-seorang, ada 3. Lepas seorang-seorang. Untuk tambah seorang lagi. 4. Dah tambah dah. 4 dah ada 4. Tu kecil lah. Besar nanti 4 pula. Okey. Okey, boleh ya? Okey. Boleh faham tak? Nampak. Sekarang kita ambil yang tak ada titik. Okey. Tuan-tuan tengok Okey, tengok. Ni yang ada titik ni. Kita ambil yang tak ada titik. Yang tak ada titik. Yang tak ada titik apa? Ambil ya. Yang tak ada titik. Satu huruf yang tak ada titik ni. Untuk apa? Kita ambil yang kat sini kan. Contohnya huruf waw. Kan? Waw ni wa. Nipis kan? Kau wa. Okey, kita pergi keluar. Tengok apa lagi sifat huruf waw ni. Sifat huruf waw ni rahawa. Kalau cuba matikan. Kalau itu tak nampak lagi. Rahawa memang kalau kita sebut wa kan? Wa tak boleh tu kan? Okay. Kalau kita matikan au kan? Dia tak ada udara. Dia jahar. Adalah nipis tadi tapi sebut au. Bila kita dah pandai sebut wa, kita mati. Mestilah bunyi dia au. Kan? Dah sebab au. Kalau au. Macam tu. Ni dah nipis. Au. Kan? Nipis kan? Suara lepas. Udara tak ada kan? Boleh tak? Okey, boleh. Boleh okey. Kalau nak upgrade kita punya bacaan kita, kita kena upgrade ni macam nak bacaan kita tu baik, sempurna, tartil kan. Kita dalam Quran suruh baca tartil kan. Tartil ni ilmu tajwid lah. Kena ada ilmu tajwid lah, kena ada ilmu sifat huruf, kena ada makhraj huruf yang betul kan. Tajwid semualah, tajwid macam-macam lah cerita, panjang pendek, mat ke apa, dengung ke sifat huruf. Tu tartil. Waratil lah kan, kita baca kena baca tartil. Kalau ada selalu kan, tulis kan banyak.
Jangan tartil, baca tak tartil, tak ada tajwid kan. Okey, boleh nampak Okey, kalau dapat tadi istilah macam mana? Istifham macam mana? Okey. Ya. Sekarang ni tak pening lah. Tuan-tuan tengok yang ni, tuan-tuan dah tahu dah huruf ni macam mana. Okey. Dan kali besok kalau tuan-tuan baca cakap, kenapa baca itu? Kan rohawah. Tuan-tuan pegang tengok rohawah. Betul lah, rohawah lah. Kan? Kenapa saya baca ya kan? Betul. Kan? Rah. Kenapa tak macam tu? Kan? Yah. Kan? Kita yah. Ya. Kita tak baca tak ikut sifat dia. Sebab tu kita baca tergenjut-genjut, tersekat-sekat. Betul. Sebab semua ni berpunca pada sifat huruf yang kita tidak faham. Tidak faham macam mana cara nak buat dia. Mulalah baca dia tersekat-sekat kan. Sebenarnya baca dia, kalau kita ikut sifat huruf, baca Quran ni, dia senang lenang lah. Kata happy, sini ada masa kita lepas suara kan, ada masa tahan. Tak susah sebenarnya sebut huruf tu. Kalau macam kita kaji balik kan, memang dia special lah. Kalau kita benda tu dia lepas, patutnya dia tak lepas kan. Kalau kita baca dia lepas, susah patutnya baca. Kalau kita buat lepas, tapi sebabkan dia sifat huruf dia tu tak terlepas, jadi senang lah kita baca. Senang kita baca. Kalau kita kaji balik, betul lah. Dia Quran ni dia halus, dia punya kesenian huruf dia tu kan halus. Dia berbagai Quran ni. Macam kita tengok, dia memang lengkap betul cara dia macam mana. Cara bila nak masuk huruf mati tu, huruf yang tebal tu, macam mana cara nak masuk dia. Lepas tu dia keluar balik, elok dia keluar. Tak ada macam ada bertingkat-tingkat lah pasal kita nak keluar daripada situ kan. Okey. Yalah, tuan-tuan baca Iqra' dulu pun. Dah nampak saya dah ajar macam mana. Suara ni kena macam ni, buat macam ni kan. Lepas macam ni. Sebenarnya itu semua sifat huruf. Tapi tuan-tuan memang tak tahu apa-apa lagi. Itulah kita dah menyongsang kan. Kalau kita baca ni dulu, senanglah nak cerita yang sana. Tapi kita belajar yang sana dulu, baru cerita yang sini. Tapi bila tuan-tuan dah tahu ni, tuan-tuan ambil Iqra' tu, tuan-tuan buka, tuan-tuan baca. Tak payahlah baca yang satu-satu tu dah. Tuan-tuan baca yang sambung-sambung tu. Tuan-tuan baca sambung-sambung tu, tuan-tuan ambil sifat huruf yang 3 ni tadi. Yang 3 ni kan. Jahar lawannya hams kan. Syidah lawannya tawassut lawannya khawah. Tu kan. Ambil yang tu, isti'la lawannya istifal. Ambil 3 tu, cuba jalankan. Tuan-tuan buka Iqra' tu, buka kan, tuan-tuan ambil, tuan jalankan. Ambil tu. Ni dulu, buku dulu depa belajar ni. Kan? Macam ni, tunjuk baca. Ni guna ni. Wa hadzal baladil amin. Kan? Nipis kan? Tadi kan? Tak ada udara. Ha ada udara. Ha suara lepas. Kan? Za keluar. Zal mati dengan lam tadi. Lam tadi kan tawassut kan? Zal lama sikit. Zal baladil lain sekali. Baladil nipis. Mi tak ada udara kan? Ya tak ada udara kan? Tapi ada suara depan. Min. Jangan nun waqaf. Min. Boleh nampak. Wa hadzal baladil amin. Semua ada ni. 3 yang tuan belajar tadi duk ada dalam ni. Nampak? Nampak tak? Kalau tak nampak tu, kalau tak nampak tu bahaya. Ni apa ni, Cik Noah? Cerita Beramli. Nampak?
Kalau tak nampak tu, okey. Betul tu. Okey, tuan di Facebook nampak Kalau tak nampak tu mana tak belajar lah. Itulah dia. Kan? Ataupun tak faham lagi, dah belajar tapi tak nampak. Saya ni kelabu lah Ustaz. Kelabu betul lah. Tapi bila tuan-tuan dah belajar sifat huruf ni, makhraj huruf ni kan, tuan-tuan nanti belajar ilmu tajwid senang aja. Lain-lain ilmu tajwid kan, yang lain-lain kan senang aja. Sebab kita kena menguasai makhraj dan sifat huruf ni dulu. Barulah ilmu tajwid ke, nak baca Iqra' ke, nak baca apa ke kan, nak baca talaki ke apa ke, barulah kita buat kerja lain. Memang mudah, memang senang. Yang saya nak mengajar tajwid tuan-tuan mudah. Bila saya cakap huruf ni, tuan-tuan faham huruf ni. Saya cakap huruf ni, faham huruf ni. Kan? Tak payah belajar ni, belajar tajwid. Ya angkat macam mana ni? Nipis macam mana? Ya mana? Kat mana letak? Kan tak pening kalau nak mikirkan kan. Dia kena kita pula, ya ni macam ni, ya ni macam ni, macam ni. Sekarang tak payah. Kita selesaikan huruf tu apa semua. Nanti masuk ilmu tajwid, dah dia auto, dia tahu. Dia dah tahu. Kan? Macam mana nak buat ya ni. Kenapa ni ya ni kita baca macam ni. Kenapa waw ni kita baca dengung ni macam tu. Sebab apa. Kan? Boleh faham ya? Okey. InsyaAllah nanti kita sambung yang sifat seterusnya. Ada tambah lagi. Color apa tu? Color apa bintik-bintik tu? Yang tadi color kuning bintik-bintik. Lepas ni color apa? Color apa? Merah? Coklat? Bukan dia warna pun. Ada kelabu gelap Ustaz. Kelabu gelap. Color kelabu gelap bintik tu. Itu tak banyak. Kelabu gelap tu ada sikit je. Kan? Sebab urut je sikit je. Okay, senang Alhamdulillah. Gelap. Kita kena doa ni. Orang yang buat benda buku ni, dia punya kerja fikir tu kan, supaya mereka ni Allah balas kan, dengan setimpan. Sebab dia memudahkan kita nak belajar kan. Betul. Siapa-siapa pun yang tulis kitab, walaupun sekecil-kecil kitab ke, senipis-nipis kitab kan, macam orang duk tulis buku doa tahlil tu kan. Kalau tidak, kita pun tak tahu doa tahlil baca macam ni kan. Depa tulis tu, tak siapa yang tulis, ulama mana tulis, tu sampai sekarang orang ikutkan dia. Menurut selawat kan. Macam mana nak buat doa tu, tu doa arwah macam mana kan. Tu dia semua ada pengarang dia tu. Bukan saja je. Ya. Okey lah. Boleh insya-Allah. Nanti minggu depan kita sambung muka surat 20 26. Lepas tu dalam muka surat 28 tu lengkaplah kita punya. Kita akan belajar sifat unggul. Muka surat 28 tu. Lengkaplah jadual bulatan kita tu, circle kita tu, lengkaplah semua nanti. Okay, insya-Allah Sebab tu saya berhenti kat sini, sebab kita nak panjang lebar lagi cerita tentang apa? Sifat unggul. Belum tentu boleh habis lagi. Sifat unggul ni banyak. Nak kena buat macam mana. Okay, insya-Allah okay, jumpa lagi. Allah berikan kita kesempatan untuk kita apa? Okay, bersama-sama malam ni. Okay, semoga semuanya sihat hendaknya. Okay, kita dilindungi daripada apa? Segala penyakit lah. Tak kira kita duk tuju wabak ni je, banyak lagi penyakit lagi. Penyakit jiwa punya, penyakit dengki, penyakit sifat hasad dengki kan. Penyakit juga. Itu semua penyakit apa? Penyakit rohani kan. Penyakit jasmani lain, penyakit rohani pun nak jaga lah. Okey InsyaAllah. Terima kasih semua lebih kurang minta maaf lah kalau terkasar bahasa ke. Kita sambung insya-Allah minggu depan. Okey. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna.
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Kejap ya, kejap. Okey. Kini ada.